Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bertemu lagi di rancangan Sembang Pacak saya ni. Tadi kita berehat sebentar. Kita sambung balik topik yang lebih menarik, anxiety and depression, doktor. Satu topik yang saya rasa perlu diperkatakan. Saya dah banyak dah yang dah meluas apa benda ni. Cuma kita nak tahu bagaimana ataupun kenapa baru sekarang orang perasan adanya anxiety dengan depression ni. Adakah ianya satu benda yang baru ataupun kita baru nak trigger, kita baru nak belajar benda ni? Okay, saya rasa benda ni bukan sesuatu yang baru. Tapi kenapa kita nampak semakin banyak kes dan sebagainya, sebab kesedaran tu lebih. So tu nombor satu. Tu yang paling penting. So kita nampak people realise that there is something wrong. Mungkin dulu akan dianggap sebagai satu yang biasa. Kerisauan yang biasa lah. Kerisauan biasa yang tu kata alah, kena kuat je, kena kuat je. Tapi sekarang orang sedar semua orang memerlukan bantuan. Up to a certain stage, you need help. And sekarang ni mungkin lagi satu dari segi kesedaran, kita pun lebih terbuka untuk meminta tolong. Bercerita pada orang. Bercerita, membuka hati, curhat dan sebagainya. So di situ kita nampak dari segi perubatan dia memang kita panggil anxiety punya disorder ataupun depression. Normal untuk rasa anxious. Kita nak duduk sebelum game ke, kita rasa macam betul, gementar apa ke, tapi bukannya sampai tahap melampau, sampai mengganggu kita punya kehidupan. Ni sampai berdebar, sampai pingsan dan sebagainya, berpeluh tak boleh nak fokus, teruk yang berterusan. Dan tu of course yang something yang kita memerlukan perhatian lah. Adakah anxiety ni ada pada player tu? Adakah mereka disorder? Okay, so sama juga dengan general public. Sama juga. So kita kalau perumpamaan nak cakap pasal player, atlet, ahli sukan, dia orang sama juga macam orang kat masa pekerjaan nak prepare untuk presentation gementar. Okay, sama juga preparation nak masuk sebelum game dan sebagainya. So sometimes some boleh cope dan dapatkan positif. Tu akan dia ada chance, tapi tu akan mempertingkatkan lagi dia punya performance. Tapi ada setengah bukan kata dari segi weakness peribadi dan sebagainya, tapi memang coping mechanism tu memerlukan bantuan lebih. Yang perlu diberikan perhatian, sebab kita tak nak benda tu, anxiety, menyebabkan ada perubahan ataupun efek dia punya performance, dia punya aktiviti seharian. Contoh terbaik tidur lah, tak boleh nak tidur. Jadi kata orang biasa pun boleh terkesan, apatah lagi player dan atlet lah. Sebab saya pernah mengalami situasi itu 2018. Saya disahkan lah oleh doktor klinik biasa lah, sebab dia pernah ada pengalaman menguruskan pesakit. Dia bagi saya satu ubat tu, saya makan, saya kata okey tu, saya boleh tidur. Jadi sebenarnya tu bagaimana apabila kita dah triggered atau dah didiagnose sebagai pengidap. Dia pengidap lah boleh kan? Boleh kata pengidap. Bagaimana kita nak overcome situation tu? Okay, nombor satu, benda yang paling penting dia adalah sikap keterbukaan. Jangan kata bila mendapat satu diagnosis masalah, dia bila ada isu psikologi lah, contoh anxiety, depression dan sebagainya. Nombor satu, kita perlu bersikap terbuka. Kata lagi kita deny, lagi dia kita datang. Nak memperbetulkan keadaan tu lebih susah, no matter what treatment kita bagi ke, sebab benda ni adalah fasa-fasa perubahan. Nombor satu, kita kena terima, yes, I have this problem, I might have this issue, dan dia mengganggu kehidupan saya. Betul. Dan apa yang saya perlu dapatkan adalah bantuan. Tak semestinya dah bentuk ubat. Sebab kata bila ada gangguan dari segi psikologi dan sebagainya,
dia bukan ubat saja. Dia kita panggil ada kognitif punya terapi, dia ada behavioral punya terapi. I see. So ni lebih kepada psikologis dan psikiatris lah. Tapi secara umumnya kata dia sama juga macam saya kata tadi, nak rawat pesakit buku lali, kita bukan tengok buku lali je. Kita tengok dari keseluruhan, dari segi pergerakan dia dan sebagainya. So sama juga bila ada masalah dari segi anxiety, dari segi emosi, dari segi rasa sedih dan sebagainya. Tu nombor satu. Kata bila sikap terbuka tu datang, kita akan terbuka untuk dapatkan bantuan dalam apa jua cara lah. Tu yang the step. So kata actually apa langkah dia satu je. Daripada sikap keterbukaan tu, semua akan datang. InsyaAllah. I see. Okay. Sebab yelah tak semua orang itu yang susah. So first step kita nak overcome that one. And then sikap terbuka tu lagi satu, bukan terhadap yang mengalami masalah ni je. Tapi yang sekeliling tu pun kena be supportive. Jangan kata alang kau lembik mengada-ngada lah. Ngada-ngada orang lain pun lagi teruk lah. Kena tak, kata semua orang adalah berbeza. So, bila kita cerita dekat orang, dulu punya orang, dulu dia nak samakan dengan sekarang, dengan teknologi yang laju. Betul. Macam-macam dah, apa benda pun kita nak, kita boleh tengok je dekat phone, semua dah ada. Jadi satu doktor, apa yang saya ingat lah bila saya trigger benda tu, saya selalu apa tau, Google. Sakit ni, Google sampai saya punya kepala ni padat tau dengan benda tu. Dah tak tahu nak buat apa ni. So tu yang kadang-kadang paling penting, jangan overthink, jangan overcomplicate. Overthink tu. Dia overthinking sampai esok ada lagi ke tak ada ni. Dia sampai macam tu kan. Sampai kita nak tidur malam, serabut. Saya 2018 saya bukanlah kehilangan kerja, tapi saya orang kata dikeluarkan daripada tim. Yalah, kita pun dah tak ada dengan tim tu kan. Jadi mungkin salah satu sebab dia itulah. Tu kadang-kadang benda ni kadang jadi kita kena tengok balik apa perubahan dalam hidup ke, ataupun kita panggil stresses. So kadang-kadang orang tak nampak tu ada perubahan dalam gaya hidup, perubahan dalam bekerja. Jadi kadang adaptation tu kita tak dapat nak adapt. Jadi tu yang kadang provoke pada masalah-masalah ni. Jadi tu kata dia bukan masalah seorang, dia more of society, more of the supporting structure tu perlu ada. Saya buka topik ni hari ni bukan sebab nak tarik perhatian, tapi dah ramai kawan-kawan saya yang saya tengok dah didiagnose, pergi klinik, dapatkan rawatan dengan psikiatris apa semua. Saya cuma nak bagi kesedaran pada mereka kerana jika anda didiagnose, disahkan mengidap, anda ada masa dan anda ada peluang lagi untuk mengubah apa yang kita dapat lah sekarang ni. Saya tak nak sebut banyak kali sebab nanti trigger dekat orang. Tapi yelah, dia ada masa lagi sebenarnya. Ada masa. Dia penting kata nombor satu, jangan takut. Jangan takut upon kita. Kadang kita dah boleh tahu ni diagnosis je. Kita dah tahu pun benda tu, tapi kita tak nak terima. Tu betul. Sikap keterbukaan tu. Dan kita perlu faham that semua orang nak cuba bantu kita, dan kita mungkin kena pergi kepada orang yang betul. Jangan kata bila kita dah lagi makin anxious, lagi kita buka internet, kita tanya Mr. Google, kita tanya Mr. Bing ke, kata tu yang akan tambahkan lagi anxiety. Tu yang akan menambahkan, kalau tu lagi kesedihan, lagi kita melayan, daripada instead of kita find a solution, kita lagi mendalami masalah kita. Itulah. Itu masalah orang yang ada sakit ni. Dia nak mendalam supaya dia dapat tahu kat mana tumbuhnya akar dia ni, daripada mana root dia ni. Itu yang saya faham lah, yang saya dah alami mengikut pengalaman saya. Dia akan cuba tau, korek. Betul. Sebab tu salah satu dari segi management tu kata behavioral therapy. Behavioral therapy. Okay.
dah lah kata kita jangan terlampau, kita cuba ubah apa bila kita come into this situation, instead ni dulu kita punya how kita react to this situation, why don't we react cara yang berbeza, ataupun lagi sekarang ni cara kita berfikir. Kata yes, okay, now kata ni why don't we try to think about something else to get back to the focus apa yang in the first place kita nak buat tu. Faham. So bukan kadang-kadang pergi jumpa kata doktor saya nak ubat, kadang tu sana mungkin 1/3. Jadi mainly kata kita kena holistic, kita kena tengok daripada semua aspek, semua keseluruhan lah. Betul. Okey, jadi nasihat doktor, saya bagi ni sikit lah nasihat pada yang menonton ni doktor. Betul. Apakah nasihat doktor supaya jika diorang rasa serabut, rasa tak tentu arah, tak boleh tidur malam, nasihat doktor daripada segi motivasinya, lepas tu daripada segi pemakanannya, mungkin doktor boleh pesan sikit pada diorang yang mungkin baru didiagnose. Okay, so kata bila permasalahan ni timbul, bagi saya nasihat, of course, kata ikut nasihat pakar. Kata, dan bila kita ikut nasihat tu, kita kena faham kenapa pakar tu menasihatkan perkara-perkara tersebut. So bila kita faham apa management yang akan dibuat, so biar datang daripada mulut pakar tu, bukan daripada apa yang pembacaan kita. Jadi sebab kadang kita ambil luar konteks. Kita kena faham dari segi konteks. Okay. Of course lagi satu dari segi pemakanan tu, of course pemakanan yang sihat. Kita kena jaga. Jangan kita menjadikan dia sebagai satu coping mechanism. Okay. Itu yang akan buat keadaan lebih teruk. Tersedih, udah makan. Ataupun dia akan go to suatu coping mechanism tu, kata tak nak ada setengah orang, dia akan beralih kepada alkohol dan sebagainya. Dia akan go to other drugs sebab benda ni yang menenangkan mereka. So these are the things we want to avoid. So kata amalkan kehidupan hidup yang sihat, pemakanan sihat. You stress, why don't you go for a walk, dapat kapal sekitaran, nampak tengok semua luas, matahari, pokok, jalan, tengok tasik. Boleh ke doktor kita nak uruskan stres kita tu dengan berjalan? Maksudnya dah lah orang ni ada sakit macam tu, bila dia jalan dia rasa macam aku nak kena heart attack ni kan. Macam mana tu? Fear tu. Okay, so sometimes the fear yang kita kalau dia ada dua cara. Kadang-kadang yang kita mengalami tengah tiba-tiba rasa sesak nafas. Of course tu acute attack. So acute attack tu lebih cara kita kawal dari segi pernafasan. Okay, lepas tu mungkin kita buat dari segi pemikiran kita cuba kira nombor. Okay. Ataupun dari segi pergerakan, okay, let's focus, saya gerakkan saya punya kepala, saya siku, ankle. So kita fokus away daripada apa yang trigger tu. Dan baru kita fokus balik. So sometimes kita kena bijak juga kata untuk divert daripada nak manage dia. Sebab saya pernah bila saya rasa anxiety attack tu, dia akan melayang tau. Dia akan tak memang jalan dekat floor ni macam floor ni bergerak kan. Jadi saya akan cuba fikir benda lain tapi dia tetap menguasai. Betul. So tu pattern dia tu. Kadang-kadang bagi saya nak lebih tepat boleh go and have a read about it. Rule of threes. So dia 3 perkataan kita akan fikir, 3 pergerakan yang kita akan buat dan sebagainya lah. Okay, faham. Tapi yalah, kini saya lebih memahami lah untuk menguruskan macam mana bila dah attack macam tu. Betul. Kalau tak dulu masa saya bawa kereta pun saya boleh rasa heart rate saya naik tau. Itu yang bahaya tu. Itu yang bahaya. Sampai tapi saya kontrol lagi lah, ambil minyak angin ke apa, sapu macam tu lah. Tapi sekarang dah more tu nak manage benda tu lebih baik lah. Betul. Alhamdulillah. Jumpa pula doktor, orang yang sangat positif ni. Dulu saya selalu juga, yalah kita selalu jumpa kan. Bila saya jumpa orang-orang yang macam tu, baru saya rasa aku masih ada harapan lagi untuk berkawan dengan orang-orang yang sihat. Dia bukan kata masalah sihat ataupun tak sihat bagi saya. Dia do you have a problem that needs to be settled.
Kata itu adalah kita as a whole, tu peribadi kita, it's our body. So kita tak boleh nak separate, sama ada daripada kesihatan fizikal, kesihatan mental, kesihatan psikologi, kesihatan emosi, semua tu together. So kadang-kadang yang affected tu just part of it. So actually don't let it control all the other functions. Soal pemakanan tadi, kalau saya tengok doktor sekarang ni makin fit lah. Dulu masa saya selalu post video exercise, doktor cakap ini saya nak kena buat ni. Mungkin saya dah satu step ke atas dengan doktor ni, tak apa, saya akan kurus lagi daripada doktor. Tapi sekarang saya tengok doktor dah mungkin fit tu motivasi yang saya ambil lah kot. Kata sebab sebagai pakar perubatan sukan kan, kata I nak advise orang, I must do it first lah. I must be an example. Kan? Sebab kebanyakan doktor, bukan doktor lah, saya tak nak cakap doktor, kebanyakan orang yang saya jumpa advice saya pasal kau nak kurus kau kena macam ni, tapi saya tengok dia. So better kita tumpukan kepada diri kita sendiri. Sometimes kadang-kadang bila kita cakap pasal anxiety dan depression dan sebagainya, apa kata kita take control of ourselves. Apa yang kita boleh kawal, kita kawal. Jangan terlampau berfikir kepada benda yang luar kita punya kawalan. Itu yang susah sebenarnya, tapi dia kena, kalau tak silap saya, dia kena practice. Yes. Every day kena practice. Kita ingat je, kata tak apa, kita amalkan gaya hidup kita yang sihat, kita control that. So kata apa yang kita makan, kita kawal. Apa kita nak bersenam ke, tu kita yang kawal. Faham. Jadi saya rasa kita dah nak dekat ke penghujung. Jadi doktor, last kali doktor, kita nak balik daripada soalan bersama dengan bola sepak tu. Adakah you akan meneruskan apa yang you buat sekarang ni untuk masa depan you yang lebih baik, ataupun akan pergi lagi ke level yang lain? InsyaAllah kata apa yang kita nak buat tu adalah untuk penambahbaikan. So bukan saja dari segi organisation, tapi juga untuk personal lah. So of course insyaAllah kalau ada kesempatan kita nak kembangkan lagi servis dan do something much more better lah. Tapi apa yang ada kita percantik, kita perhalusikan lagi, we make it good. And then kita kembangkan dari segi itu lagi lah. Saya berharap doktor akan terus berkhidmat untuk rakyat. InsyaAllah tu memang saya harap, sebab saya ni kali kedua saya bertemu dengan doktor. Sebenarnya dah ada 2, 3, 4 kali dah kat rumah doktor pun ada. Tapi bila kita nak jumpa balik tu, alamak doktor dah pergi ke tim profesional, habislah. Tu memang tak dapat lah. Banyak benda kita dah plan doktor kan, tapi tak dapat nak teruskan. Mungkin sebab yalah kita kekangan kita waktu tu PKP. Betul. Lepas tu kita pun jauh. Tak jauh mana, Putrajaya dengan Seremban tak jauh. Cuma masa nak jumpa dengan you, kerja lagi masa tu dengan government. So agak tight sikit masa kan. Mungkin sekarang ni ada masa, tapi kena cari juga. Sebab saya cuba cari doktor ni lama dah. Dia tak reply. Alamak doktor busy ni, tak apa. Try lagi. Semalam okay, boleh you datang ke sini. Okay, kita set hari ni. Jumpalah dengan doktor balik. Jadi doktor, saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya mendoakan supaya apa yang doktor impikan tu, apa yang doktor dah simpan lama, akan mencapai kejayaan, dan ianya akan mencapai satu kejayaan yang besar buat diri doktor sendiri serta keluarga, supaya doktor dapat membantu ramai lagi orang di luar sana doktor. Amin. Okey, itu sahaja untuk episod kali ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada waktu dan hari yang lain dalam rancangan Sembang Pacak. Saya pun lupa nama program saya. Jadi terima kasih untuk hari ini. Terima kasih doktor. Sama-sama. Saya harap kita dapat berjumpa lagi. InsyaAllah boleh. Kalau saya jumpa doktor dekat stadium nanti, saya panggil lah doktor. Tak ada hal. Itu nak panggil, tapi macam kau ni siapa ni? Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.